What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan berkongsikan teori, fakta-fakta dan review chapter dan berita terbaru One Piece. So dalam video ini aku akan share dengan korang spoiler yang baru sahaja kita perolehi untuk chapter 1045. So kepada korang yang tak nak kena spoil, aku dah beritahu siap-siap dalam video ni ada spoiler. So watch at your own risk. Okay? Tapi sebelum aku lanjutkan, di sini aku nak share sikit video baju yang sedang diproses dan yang telah berjaya dihantar kepada customer. Aku ucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang sudi support IG Shop Coverto Hub. Dan kepada yang dah beli, aku nak minta jasa baik korang untuk share gambar korang memakai baju dari Coverto Hub tu ya, untuk aku share dalam video aku supaya nakama-nakama yang lain yang berminat tapi tak sure nak pilih mana satu, mungkin boleh bantu dorang untuk buat pilihan lepas tengok design yang korang pilih. So guys, please yang dah dapatkan baju ni, jangan lupa untuk hantarkan gambar korang ya ke nombor admin. Dan kepada yang baru nak dapatkan, jangan lupa untuk tekan link di ruangan description di bawah. Dan satu lagi announcement adalah berkenaan TikTok aku. Aku harap sangat korang dapat follow TikTok aku so that aku boleh reach 100k followers dalam tahun ni. Dan insyaAllah lepas ni teori-teori pendek aku akan share kat sana. Alright, jom let's proceed with the content. Pun mesti dengan kicap kipas udang. Tak boleh tidak. Cap, 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 kicap kipas udang. Lepas makan, kita berkipas. Kicap kipas udang, rasa lazat sekali. Alright, chapter 1045 nanti akan dijudulkan sebagai Next Level, tingkatan yang seterusnya. Dan dalam chapter tu nanti, kita akan dicutikan daripada melihat siri cover story Germa Double Six. Sebaliknya kita bakal diperlihatkan sebuah color spread yang mungkin nantinya menjadi hint kepada kita berkenaan apa yang bakal berlaku pada masa akan datang, seperti color spread yang lain. Dan dalam color spread itu juga kita dapat melihat nantinya kru Mugiwara sedang duduk bersama dengan tulisan Sea of Liberation. So dalam chapter 1045 nantinya akan memberikan kepada kita sebuah pertarungan epik antara Sun God Nika Luffy menentang Kaido si cacing cerawit. Dan dikatakan pertarungan itu akan menjadi cukup kelakar dan membuatkan pembaca akan sangat-sangat terhibur dengan pertarungan tersebut. Aku di sini bukan nak cakap yang aku dah agak dah, cuma kita semua aku rasa sendiri dah boleh tengok dalam chapter 1044 je pun kita dah cukup terhibur dengan cara Luffy berlawan. Kalau kau ingat lagi masa aku cerita spoiler chapter 1044 je pun, aku tak boleh berhenti bergelak. Satu pasal macam mana Oda yang sangat-sangat licik ni mampu untuk mengelak segala teori-teori yang dibuat penteori dan berjaya memperdaya kita dengan menukar Devil Fruit Luffy yang selama ini kita ingat sebagai Paramecia tapi rupa-rupanya adalah sejenis Mythical Zoan. Cumanya lepas kita tengok pendedahan daripada Gorosei, aku rasa komik Budak Getah masih legit. Sebab Gorosei sendiri mendedahkan kekuatan Devil Fruit Luffy tu akan membuatkan penggunanya still their body gains the properties of rubber. So komik Budak Getah tu still legit lah pada aku. Dan dalam chapter 1044 juga kita boleh tengok macam mana Luffy buat dekat Kaido macam mainan, hempuk-hempuk, pusing-pusing, ramas, genggam, tarik. Nampak macam Kaido ni langsung tak nampak macam a threat kepada Luffy. Sedangkan kalau kita nak ikutkan, bounty Kaido lah paling tertinggi dalam Liga Pirate setakat ni untuk lanun yang masih hidup lah. Tapi macam ayam je Luffy buat Kaido ni, padahal kawan tu the strongest creature kot. Itulah antara sebab aku rasa nak tergelak dalam chapter lepas. Nampak pula dengan lukisan macam kartun yang Oda buat, lagilah kita tak tahan kan, dengan mata tersembul masing-masing. Kaido nak tak nak kenalah main dengan budak tu, kanak-kanak riang Joy Boy Luffy. Alright, berbalik kepada spoiler chapter yang seterusnya, dikatakan Kaido akan mengatakan kepada Luffy berapa peliknya buah Devil Luffy. Dia mampu menukar persekitaran menjadi getah yang mana sama macam Awakening Devil Fruit Paramecia, tapi juga mampu menukar pengguna macam Zoan user. Tu sebenarnya baru sikit, belum lagi Luffy tunjukkan kemampuan Logia dia pula. Yelah, pasal aku tengok gaya Luffy berlawan ni, dia suka replicate musuh dia. Macam yang kita tengok masa Luffy lawan dengan Bluno sebelum ni, dia replicate teknik Soru dengan perkenalkan gear second. Masa lawan dengan Arlong dah cukup lah, boleh pula dia guna gigi si jerung darat tu kan. Lepas tu Luffy guna Red Hawk, walaupun Ace bukanlah musuh dia, tapi bagi orang kata apa, memperingati Ace, dia menggunakan teknik Red Hawk yang mungkin terinspirasi dari teknik abang dia Ace. So memang versatile habislah teknik-teknik yang dikeluarkan oleh Luffy. Lepas tu pula dia suka guna teknik pelik-pelik untuk counter musuh dia. Masa lawan dengan Arlong dia guna teknik jaring. Mentang-mentang lah kawan tu sejenis ikan kan. Lepas tu masa lawan dengan Crocodile dia jadi Mizu Luffy. Nak yang dia serius sikit pun, masa lawan dengan Cracker dah serius dah guna Gear Force, tapi jadi Tankman pula. Tapi tetap
function kan. Kalah macam tu je member. So macam yang aku cakap dalam video semalam, kalau ikutkan translation official, Devil Fruit Luffy ni memberikan versatility kepada Luffy dalam pertarungan. So since now Luffy dah awaken kan Devil Fruit Mythical Zoan-nya itu, memang for sure Kaido akan pelik sebab maklumat yang dia ada adalah Devil Fruit Luffy ni hanyalah sejenis paramisia. Kemudian satu perkara yang sangat menggemparkan berlaku seperti mana yang kita boleh tengok dalam siri filler Z Ambitions Arc yang memaparkan Luffy telah melakukan fusion dengan Lily Estomac yang merupakan seorang giant yang memakan Devil Fruit Mini Nomi dan membuatkan tubuh Luffy menggergasi. Akhirnya filler tersebut menjadi kenyataan dalam canon arc, di mana dalam chapter 1045 nantinya Luffy akan merubah tubuhnya menjadi gergasi dalam teknik terbaharunya yang bernama Gomu Gomu no Giganto. Pendedahan baru yang kita dapat which is Luffy berubah menjadi gergasi, dan kedua Luffy still menggunakan perkataan Gomu Gomu dalam serangannya. So nampaknya Luffy still not aware what is going on dengan tubuh dia dan sedang berseronok dengan kekuatan baharu dia. Dan dikatakan juga Luffy yang berada dalam mod gigantis itu akan terlihat seperti dewa. Dah macam Sengoku dah Luffy lepas ni. Uish, tak sabar nak tengok Sengoku bergabung tenaga dengan Luffy nanti kan, kalau jadilah. Memang rancak. Sengoku dah lah tak gegasi pula mod god dia tu kan. So we shall see. Dan menariknya kalau kita tengok balik dalam chapter 1044 sebelum ni, seolah-olah perkara tersebut dah lama Oda nak rangkakan. Bukan kata sebelum time skip, bahkan dari chapter 14 lagi. Sebab kalau kita tengok dalam cover page chapter tu, kita boleh tengok Luffy berada di atas bumbung, dan bumbung tu pula tile dia macam Japanese sikit, berlatar belakangkan bulan, memakai mantel Raja Bajak Laut. Okey, jom aku share sikit pasal chapter 14 ni dengan what happens, what's going on right now. Jap. Tak apalah. Benda ni aku cerita dalam video asing lah, pasal banyak juga parallel antara chapter 14 dengan Wano Arc sekarang ni. But the clue atau hintnya untuk chapter 14 dengan Wano Arc ni adalah two side of the same coin. Lepas ni aku cerita, okay? Cuma sementara tu cuba korang tengok dulu chapter 14. Korang akan faham juga nanti. Kemudian dalam chapter 1045 nanti kita akan melihat Momo dan Yamato telah sampai ke bahagian bumbung Onigashima dan telah melihat form terbaharu Luffy, dan Luffy kelihatan telah kehabisan tenaga, namun berkat jantungnya telah bergendang semula, Luffy telah kembali pulih. Cantik. Satu, kita tahu pasal nature of Zoan ni macam mana kan, which is awakening Zoan. Kalau mengikut Crocodile masa kat Impel Down, Zoan punya awakening mampu untuk memberikan speedy recovery kepada usernya, dan seterusnya. Oleh disebabkan Luffy juga ada quality of paramisia, Luffy juga mampu untuk memanipulasi tubuh dia, but greater than paramisia yang lain, di mana dia mampu untuk memanipulate organ dalaman dia. Macam Doflamingo sebelum ni dalam chapter 781, lepas Doffy kena serangan Gamma Knife milik Law ditambah lagi dengan serangan Counter Shock, still tak berjaya kalahkan Doffy. Sebab menurut Doffy, beneath my skin, my strings are rapidly constructing my organs. Cuma string Doffy bukanlah bertujuan untuk menyembuhkan, mungkin hanya untuk merawat. Dan dalam chapter 1045 nanti, ternyata Luffy juga mampu untuk menggunakan kemampuan seperti Doffy, which is merawat organ dalamannya sendiri. Kemudian dalam chapter 1045 nanti juga, di hujung chapter tersebut, kita dapat menyaksikan Luffy telah menumbuk wajah Kaido dengan begitu kuat, dan kemudian Luffy akan berkata kepada Kaido, seronok kan Kaido? Aku tak dapat bayangkan betapa terhiburnya kita nanti baca chapter ni. Hui, tak sabar tu. Dan lepas ni aku akan hasilkan dua video yang aku cakap tadi, which is persamaan chapter 14 dengan Wano Arc. Lepas tu macam yang aku bagi tahu kat Telegram, aku akan hasilkan video pasal Luffy dan Blackbeard, the Sun God versus the Darkness God, the day versus the night, the dawn versus the dusk. I'm sure korang akan berhora-hore dengan video tersebut, sebab aku dah kumpulkan banyak juga maklumat untuk kemungkinan pertarungan tersebut. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ini. Dan kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe supaya korang tak ketinggalan video-video daripada channel Kimi Scoverto. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi